KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Apa khabar semua calon-calon SPM 2021? Ya, hari ini hari Jumaat 10 September 2021 yang mana di jam ini kita akan belajar macam mana nak dapat keputusan yang sukses dalam mata pelajaran apa dia? Cuba teka, pengajian kejuruteraan mekanikal. Dan saya pasti yang mengambil mata pelajaran ini anda sebenarnya cukup bertuah kerana apa? Kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Dah berbelas-belas tahun dah pengalaman beliau ni mengajar dalam mata pelajaran ini. Dan datangnya daripada Johor Bahru. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Disiplin asas kejayaan, itu moto daripada cikgu kita iaitu Cikgu Juraida. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Ya, itu dah very straightforward jawapan dia. Cikgu, sebelum kita nak melakukan SOP ni cikgu kan, saya nak tanyalah hari ini kita akan sentuh bab apa dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal ni Cikgu Juraida? Hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan asas kekuatan bahan. Okey. Satu topik yang agak menarik sebab ianya berkaitan dengan kekuatan struktur bahan dalam binaan. Nasib baik saya dah bawa ulang kaji semalam dah cikgu. Nanti kalau cikgu nak tanya apa-apa, cikgu tanya saya boleh? Okey, boleh. Okey, jadi kepada anda semua ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP sentiasa, cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Juraida kita lakukan sanitasi dulu. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, jom kita ke sini cikgu. Ada gel pemasmi kuman di atas meja, jadi cikgu boleh gunakan. Alright. Banyak sangat cikgu. Terpecik. Dan diikuti dengan saya. Okey, baik. Kita pun dah gunakan sanitasi dan kita doakan supaya Malaysia ini akan bebas daripada wabak COVID-19. Dan sekarang ini kita nak tengok pula siapa sekolah pilihan hari ini. Katanya anak-anak murid cikgu? Ya, anak murid saya. Daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Baik. Okey, macam mana Johor sekarang? Hujan ke, panas ke? Okey semua Baik, kita nak berkenalan dengan murid yang pertama yang rambut dia ala-ala macam Justin Bieber pun ada. Macam siapa sebenarnya cikgu Okey, kita nak berkenalan dengan Mirzan. Betul ke Mirzan? Betul. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Mirzan Isham bin Nur Isham. Boleh panggil saya Mizan. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera mekanikal. Jurutera mekanikal memang kenalah dengan mata pelajaran yang awak ambil ni. Okey, seterusnya kita nak berkenalan bersama dengan Syakirin. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syakirin binti Mansur. Boleh panggil saya Syakirin. Cita-cita saya nak jadi jurutera marine. Jurutera marine. Terbaik Syakirin. Okey, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Irfan. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fazmi Budanor. Boleh panggil Irfan dan cita-cita saya untuk menjadi seorang engineer. Seorang engineer juga. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita nak berkenalan bersama dengan Wani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wani Laili binti Aminuddin. Boleh panggil saya Wani. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera aeronautik. Itu dia. Saya pun tak pernah dengar lagi cikgu. Jurutera aeronautik tu contohnya yang melibatkan penerbangan. Terbaik. Okey, seterusnya ini Nabil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil bin Syaraf Zam. Boleh panggil Nabil dan cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer juga. Okey, dan terakhir sekali, siapa nama awak? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Fauzan. Boleh panggil saya Farhan. Cita-cita saya ingin menjadi aerospace engineering. Aerospace Engineering, terbaik. Itu dia, hebat-hebat cikgu cita-cita anak-anak murid cikgu ni kan. Kita doakan semoga apa impian mereka akan tercapai cikgu. InsyaAllah. Amin. Okey, kita dah pun berkenalan dengan sekolah pilihan hari ini dan kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali lagi dan kita akan mulakan kelas kita. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Juraidah kita yang akan mengajar murid semua bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Dan tadi Cikgu ada menyebutkan bab yang kita nak sentuh adalah ini dah, asas kekuatan bahan. Betul Cikgu? Betul. Tapi sebelum itu saya nak tanya dulu kepada murid-murid kita ni kan. Apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Senang ke untuk mendapatkan keputusan cemerlang? Siapa nak bagi pandangan tu? Silakan. Sebab saya tahu ada 3 orang. Okay, kita mulakan dengan Wani, silakan. Bagi saya, subjek ni mudah untuk dapat A. Okay. Sebab dia dah ada bantuan kerja khusus dan kena lebih banyak bacaan lah untuk lebih skor. Itu dia, banyakkan baca. Okey, seterusnya kalau kata daripada siapa lagi seorang tu yang nak berikan pandangan? Adakah semua orang nak beri pandangan? Tadi kan ada angkat tangan tadi. Okey. Pada pendapat saya, pengajian kejuruteraan mekanikal ni seronok sebab kita akan belajar tentang bahan-bahan yang ada dalam mesin. So macam siapa yang minat tu memang best lah. Cara nak skor pun senang sebab dia memang dah ada dalam rujukan. Itu kata Irfan. Kalau kata Mirzan pula, macam mana pandangan awak tentang mata pelajaran ni? Pada pendapat saya, mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal ni dia penting dan memudahkan kita lah. Contohnya saya dari kecil suka mereka bentuk. Bila saya mula belajar pengajian kejuruteraan mekanikal, saya boleh kata lebih senang memahami apa yang saya buat. Itu daripada minat cikgu daripada kecil lagi, dan bila dia ambil mata pelajaran ni dia mudah untuk apply kan. Okey, terbaik. Itu dia pandangan murid-murid kita mengenai mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal ini. Jadi kita boleh mulakan kelas kita cikgu? Okey, boleh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Juraidah. Okey, kita mulakan kelas kita. Okey, jadi di bawah topik 3.4 ni, asas kekuatan bahan, ia melibatkan 3 tajuk, iaitu konsep tegasan dan terikan, hukum Hooke dan kaedah penyelesaian tegasan, terikan dan modulus keanjalan. Jadi sebenarnya asas kekuatan bahan ini adalah satu tajuk yang memang menarik, terutamanya untuk kita mengetahui berkaitan dengan kekuatan sesuatu bahan. Sebab kekuatan sesuatu bahan ini adalah amat penting, terutamanya dalam mereka bentuk. Sebagai contohnya macam jambatan Pulau Pinang. Okey, jadi kita kena tahu sebelum kita membina jambatan tersebut, mesti ada pengiraan yang terlibat. Supaya kita kena tahu supaya jambatan tersebut boleh menampung beban. Contohnya pada satu ketika, ada banyak kenderaan di atas jambatan, adakah jambatan itu mampu untuk menampung beban tersebut tanpa berlakunya sebarang keretakan? Itu pentingnya tajuk asas kekuatan bahan tadi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, asas kekuatan bahan ini adalah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang kesan ke atas struktur binaan atau mesin apabila dikenakan beban daripada luar. Okey, jadi tujuan dia kita nak tentukan beban maksimum yang mampu ditanggung oleh anggota sebelum ianya gagal. Beban yang paling maksimum sebelum berlakunya kegagalan pada bahan tersebut. Okey, jadi pengetahuan dalam asas kekuatan bahan ini membolehkan kita mengetahui saiz, bentuk dan bahan yang sesuai untuk sesuatu anggota struktur binaan ataupun mesin. Okey, Akmal, kalau saya tanya Akmal sendiri, kalau Akmal tengok kepada jambatan Pulau Pinang, ataupun kita pergi ke Putrajaya yang jambatan tersebut. Jadi kita lihat binaan jambatan itu melibatkan struktur-strukturnya. Okey, jadi sebenarnya bukan sekadar untuk nilai-nilai estetik kecantikan sahaja. Binaan yang sebegitu sebenarnya adalah ada kaitan juga dengan kekuatan bahan tersebut. Dia bukan saya saja buat, kenapa bukan dia saja-saja melengkung sikit, kenapa ada bentuk macam tu. Bukan saja-saja suka buat. Dia ada sebab dan tujuannya. Jadi supaya bila kita lakukan pengiraan ni, jadi kita boleh pastikan
bahawa setiap reka bentuk tadi selamat dan di samping itu kita boleh menjimatkan penggunaan bahan. Itu tujuan dia. Okey. Jadi mula-mula sekali kita akan lihat kepada bahagian yang pertama, iaitu konsep tegasan dan terikan. Okey, jadi kita lihat dekat rajah yang saya tunjukkan di sini. Okey, ini adalah satu batang rod logam, di mana di bahagian bawahnya kita letakkan pemberat. Okey, daripada yang ini, gambar yang ini, okey, kita akan pindahkan dia ke sini. Okey, jadi maknanya ini dikenali sebagai gambar rajah badan bebas. Itu dikenali sebagai gambar rajah badan bebas. Jadi maknanya kalau kita lihat di sini bahawa okey, yang ni pemberat ni dia akan menghasilkan daya ke bawah. Okey, kenapa pemberat itu menghasilkan daya ke bawah? Kerana adanya tarikan graviti. Akmal pun tahu pasal tarikan graviti. Jadi daya yang ini akan ada satu daya tindak balas arah ke atas. Jadi supaya dia seimbang. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ni, okey, kita akan menghasilkan satu daya tegangan. Betul ke tidak, Akmal? Betul. Kita menghasilkan satu daya tegangan. Okey. Lepas tu kalau kita tengok rajah yang kedua. Okey, rajah yang kedua ni, okey, rod logam ini kita letakkan pemberat di bahagian atas. Okey. Jadi kita letakkan pemberat di sebelah atas dan apabila kita lukis, okey, yang ini. Okey, bagi murid-murid saya, murid-murid yang mengambil mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal ni, mereka tahu setiap kali mereka nampak sesuatu rajah, mereka akan tukar kepada gambar rajah badan bebas sebelum menganalisis. Okey, jadi kita sebut sebagai GBB, gambar rajah badan bebas. Okey, jadi ini adalah gambar rajah badan bebas bagi rod logam tu. Kita tak kaji semua, kita ambil pada bahagian ni saja, bahagian rod logam saja. Jadi kita letakkan pemberat tadi diwakili oleh daya. Daya arah ke bawah di sini. Dan di sini adalah daya tindak balasnya. Dia mesti ada daya tindak balas. Okey, okey. Lepas tu kita lihat tegasan. Sekarang kita masuk apa kaitan daya dengan tegasan tersebut. Okey, saya nak tunjukkan gambar ni akan ada pergerakan. Jadi perhatikan murid-murid, tolong perhatikan pada pergerakan tersebut. Apa yang berlaku Jadi sebagai contoh, ini adalah satu rod logam yang kita tarik kiri dan kanan. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam rod logam tadi? Okey, kalau kita buat satu rajah keratan rentas, kita kerat di tengah-tengah. Okey, ini adalah daya yang bertindak. Ini adalah daya tindak balas. Okey, jadi daya tersebut akan diagihkan secara seragam di sini kepada luas permukaan keratan rentas. Okey, jadi luas permukaan tadi maknanya kalau Akmal tengok, okey, logam ini bentuk permukaan dia bentuk apa? Bulat atau segi empat? Bulat, cikgu. Bulat. Jadi bermakna dia akan diagihkan pada luas keratan rentas yang bulat ini. Diagihkan secara seragam. Jadi tegasan, dia akan menghasilkan tegasan. Jadi maknanya daya yang banyak-banyak ni bila diagihkan pada luas keratan rentas, dia akan menghasilkan tegasan. Jadi apa yang dimaksudkan sebagai tegasan? Tegasan diukur sebagai magnitude daya yang bertindak ke atas satu unit luas keratan rentas. Jadi maka terhasillah rumusnya. Okey, simbol yang ini mewakili tegasan, F ini mewakili daya, A ini adalah luas, area, luas. Jadi ini formula yang pelajar perlu ataupun rumus yang pelajar perlu ingat. Okey. Lepas tu tadi, bila kita bincangkan berkaitan dengan daya, secara tegangan, secara mampatan. Jadi bila daya tu ada daya tegangan, bila ada daya mampatan, maka tegasan pun boleh dibahagikan kepada dua jenis. Jadi kalau daya tegangan akan menghasilkan tegasan. Okey. Manakala kalau daya mampatan, dia akan menghasilkan tegasan mampatan. Faham
Saya rasa Akmal pun dah faham dah sekarang ni. Yep. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada pengiraan. Sebab ianya melibatkan rumus. Rumus tu melibatkan pengiraan lah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada pengiraan yang mudah ni, pada pengiraan yang mudah. Okey, saya kalau dilihat pada rajah yang tersebut, okey, D ni adalah diameter ataupun garis pusat. Garis pusat keratan rentas bagi rod tersebut. Jadi nilainya adalah 20 mm. Yang ini adalah beban. Beban 50 kg iaitu jisimnya. Jisimnya. Jadi macam mana kita nak cari tegasan tersebut? Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, daya ni M adalah jisim. Pelajar-pelajar, murid-murid tahu bahawa M tu adalah jisim, G mewakili gravity. Okey, jadi kita tengok. Okey, yang ini luas. Okey, Akmal biasa tengok tak luas ini dalam matematik? Ada cikgu. A sama juga pi J kuasa 2. Luas apa Akmal? Luas, seluas-luasnya cikgu. Okey, ini adalah formula bagi luas bulatan. Okey, ini adalah formula bagi luas bulatan. Okey, J itu bermakna jejari. Ada pelajar yang takkan guna formula ni tapi sama juga, iaitu pi D kuasa 2/4, maknanya diameter. Okey, jadi kita tengok apakah jawapan kepada contoh ini. Okey, jawapan yang keluar. Okey, jadi bermakna daya bagikan dengan luas. Okey, 50 kali 9.81. Okey, saya nak jelaskan di sini. Okey, dalam pengajian kejuruteraan mekanikal, nilai graviti yang kita gunakan adalah 9.81 meter per saat kuasa 2. Okey, dia berbeza dengan mata pelajaran fizik. Fizik akan guna 10. Tapi untuk pengajian kejuruteraan mekanikal, kita pakai 9.81. Tujuan dia, sebab bila kita melibatkan binaan struktur ni, dia perlukan ketepatan. Jadi kita kena ambil nilai yang tepat. Nilai yang tepat dalam melakukan pengiraan. Kita tak boleh nak bundar-bundarkan. Dia memang kena 9.81. 9.81. Okey, jadi kita bagikan dengan luas, maka kita dapat jawapan yang panjang begini. Okey, jadi kalau kita tekan kalkulator memang jawapan dia keluar panjang beginilah. Okey. Dan murid-murid pun tahu dia tak suka tulis jawapan yang panjang macam ni. Jadi dia akan mudahkan jawapan ini ambil dalam 2 titik perpuluhan. Dalam peperiksaan pun kita galakkan ambil dalam 2 titik perpuluhan sahaja. Okey, jadi 1.56 mega Newton per meter kuasa 2. Mega ini bermaksud kalau kita gerakkan titik dia adalah 1.56 kali 10 kuasa 6. Itu maksud dia mega. Sebab dalam kejuruteraan ni kita dah biasa dah penggunaan mega, giga. Okey, jadi nombor-nombor yang agak besar. Jadi keluarlah jawapan yang nampak mudah begini. Okey, saya rasa murid-murid faham tak murid? Okey, murid-murid semua okey? Okey. Alright. Okey. Ini contoh, saya tunjukkan contoh. Okey. Rajah 1 menunjukkan sebatang bar keluli berdiameter 100 mm telah dikenakan daya tegangan bernilai 5 kN. Hitungkan nilai tegasan bar keluli tersebut. Jadi, bila dapat soalan, kita mana pula? Okey, kita gariskan. Gariskan mana kunci yang penting. Okey, jadi sini adalah 5 kN adalah daya tegangannya. Okey, jadi dia suruh kira. Soalan ni meminta untuk mengira nilai tegasan. Jadi, kita keluarkan segala nilai yang diberi. Yang pertama, daya F 5 kN, 5,000 Newton. Lepas tu luas. Okey, kita keluarkan formula. Saya nak ingatkan di sini bahawa tulis formula sebelum kita selesaikan masalah pada setiap soalan. Sebab dalam peperiksaan, formula itu membawa markah. Kalau sekiranya pelajar tak tulis formula, terus tulis saja. Formula-formula yang macam ini tak ditulis, maka pelajar akan hilang markah. Jadi sayang kan? Hilang satu markah pun dah rugi.
Okey, jadi tulis formula. Jadi bila dimasukkan dalam pengiraan, maka terhasillah jawapan 636.942 kilonewton per meter kuasa 2. Jadi kalau kilo bermaksud 10 kuasa 3. Okey. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, sebatang bar majmuk. Okey, saya nak tanya pada murid saya, Wani. Wani, okey, apakah yang dimaksudkan dengan bar majmuk, Wani? Gabungan dua bongkah yang tak sama saiz atau tak sama bentuk. Okey, dia merupakan gabungan bentuk yang tak sama, sama ada segi empat dengan bulat, ataupun dia gabungan bahan yang tak sama. Katakan bahan yang A keluli, bahan yang B aluminium. Itu maksud dia bar majmuk. Macam masyarakat di negara kita Malaysia lah, masyarakat majmuk. Terdiri daripada 3 kaum yang utama. Itu maksud dia majmuk tadi. Jadi untuk kes yang macam ni, ada A, ada B. Kalau dilihat pada sini, kita dah nampak bahawa luas karakter rentas yang ini adalah bentuk segi 4 untuk A. Manakala untuk B, luas karakter rentasnya adalah bentuk bulatan. Okey, jadi kita kena kira secara berasingan. Okey, murid kena ingat kira secara berasingan, tak boleh nak campur. Okey, jadi untuk bahagian A, okey, bahagian A bentuk rajah adalah segi 4 tepat. Jadi luasnya 0.02 kali 0.02. Ini adalah luas untuk bahagian A. Okey, lepas tu kita masukkan dalam formula ni. Okey, ni formula apa? Formula bagi tegasan. Okey, jadi kita masukkan daya 43,000 Newton, sebab tadi 43 kilonewton. Jadi 43,000 bagikan dengan luas, dapat jawapan ni. Okey, ini untuk bahagian A. Okey, bahagian A adalah bahagian yang berbentuk segi 4. Okey, yang ini untuk bahagian B. Okey, formulanya sama, formula tetap sama, cuma yang berbeza, daya tetap sama. Yang berbeza, okey, apa yang berbeza di sini? Ialah luas. Sebab yang bahagian B, bentuknya adalah bentuk bulat. Betul. Manakala untuk bahagian A, bentuknya adalah bentuk segi 4. Segi 4 formula luas panjang kali lebar. Okey. Boleh cikgu? Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan. Okey, soalan bahagian A. Saya tulis bahagian A, maksudnya dalam kertas SPM, kita ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Jadi saya nak murid-murid tahu, ini bentuk soalan untuk bahagian A. Jadi bahagian ini soalannya ringkas dan markah juga tidak banyak. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, rajah menunjukkan tegasan yang terhasil apabila daya dikenakan pada rod dan kabel. Nyatakan jenis tegasan yang dihasilkan. Amizan, apa jawapan kamu untuk rajah 3A dan apa jawapan kamu rajah 3B? Untuk jawapan rajah 3A ialah tegasan mapatan dan untuk rajah 3B ialah tegasan tegangan. Okey, betul. Okey, jadi Amizan telah mendapat 2 markah di sini. Okey, lepas tu kita lihat yang ini pula, soalan nombor 2. Okey, soalan ini pun soalan daripada bahagian A, membawa markah 4 markah. Okey, rajah menunjukkan 2 pemberat yang digantung pada 2 kabel yang diperbuat daripada keluli. Okey, diameter kabel adalah sama. Okey, jadi kat sini kita klik ni yang penting. Diameter kabel A adalah sama dengan kabel B. Tetapi kabel B lebih panjang dari kabel A. Itu kunci dalam soalan. Okey, jadi tandakan right ataupun betul pada pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey, kita tengok pada soalan dia. Okey, saya minta Wani bagikan saya jawapan. Mula-mula apa, Wani? Salah. Okey, tegasan tegangan kabel A adalah lebih tinggi. Wani kata salah. Okey, yang kedua? Yang kedua betul. Okey, betul. Yang ketiga? Yang ketiga salah. Okey, yang keempat? Salah. Okey, salah. Okey, jadi kenapa hanya yang ini saja yang betul? Sebab
Kalau kita rujuk kembali kepada rumus tegasan, daya bagi luas. Jadi ada kaitan tak dengan panjang? Kalau nak cari tegasan, tak ada kan? Tak ada. Tak ada ya. Okey, jadi kalau kita tengok yang berbeza hanyalah panjang sahaja. Betul. Jadi kita kata tegasan kabel A adalah sama dengan kabel B. Sebab diameter sama, luas sama. Maka tegasan sama. Okey, itu dia. Okey, soalan nombor 3. Okey, jadi kalau soalan 3 ni, okey, dia menunjukkan paip keluli yang berdiameter luar 20 mm. Okey, ni diameter luar dan diameter dalam 10 mm. Dikenakan daya 75 kilo Newton. Daya yang dikenakan akan menghasilkan tegasan tegangan pada paip tersebut. Hitungkan tegasan yang dihasilkan. Jadi, ini paip keluli ya. Jadi bermakna bahagian tengah ini dia berlubanglah, rongga, rongga. Jadi tak ada berlaku apa-apa tegasan di situ. Jadi untuk mengira yang ini, okey, sekarang ni kita tengok kat sini, okey, jadi kita gunakan formula yang sama, tegasan daya bagi luas. Okey, cuma yang ini saja luasnya. Okey, saya nak tanya pada Syakirin. Kenapakah kalau kita lihat di sini 10 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 kali 10 negatif 6 kali dengan pi ni. Okey, kenapa ada tolak di situ, Syakirin? Kenapa dalam jawapan saya ni, okey, kita perlu tolak? Okey. Sebab dia tegasan terikat. Okey, bukan sebab memang tegasan ni akan menghasilkan tegasan tegangan kerana kalau kita tengok soalan paip keluli, bahagian tengah adalah kosong. Jadi tegasan hanya berlaku di bahagian luar ni sahaja. Sebab tengah tu kosong, jadi tak ada keluli kat tengah. Jadi sebab itu luas bulatan yang luar tolak luas bulatan yang dalam. Dia maksud dia kalau kita tengok macam ni kan, macam tu kan, macam kuih donat kan. Jadi yang ini je yang ada berlakunya tegasan. Bahagian ni, yang tengah ni kosong. Jadi luas bulatan yang luar tolak luas bulatan yang dalam. Faham okey, itu dia. Baik. Jadi kita dapat jawapan dia. Okey, cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan 4, kita nak berhenti dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kepada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu, boleh kita sambung cikgu kelas kita? Ya. Okey, jom. Okey, jadi kita lihat soalan yang ini, satu kabel menunjukkan satu beban berjisim 80 kg yang digantung pada satu kabel yang berdiameter 8 mm. Diberi G 9.81. Hitungkan tegasan kabel itu. Okey, saya minta pelajar saya, okey, bagikan saya jawapan. Apakah jawapan tegasannya? Ya. Okey, minta Nabil. Apakah jawapannya Nabil? Nabil boleh on mic? Soalan tak nampak. Okey. Apa jawapannya Nabil? Okey, Nabil masih mengira-ngira. Okey, pastikan guna formula yang mana satu. Tadi cikgu ada cakap. Okey, Wani boleh bantu Nabil? Mungkin ada siapa yang dah dapat jawapan? Dapat jawapan dah kira? Boleh Wani, bantu Nabil? ke siapa? 15.611 meganewton per meter kuasa 2. Okey, betul ya jawapan dia. 15.611 meganewton per meter kuasa 2. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, topik yang kedua, keterikan. Jadi macam tadi, bila kita tarik spring, sebagai contoh spring kita tarik, dia akan memanjang. Betul. Kalau kita lepaskan, dia akan kembali kepada panjang asal. Okey, begitu juga dengan logam. Cuma mungkin secara mata kasar kita tak nampak keadaan itu berlaku. Okey, jadi itulah. Jadi akan berlaku pertapahan panjang, yang ini akan berlaku pengurangan panjang.
Jadi yang berkaitan dengan pertambahan panjang dan pengurangan panjang ini dinamakan sebagai terikan, ataupun keterikan, iaitu nisbah perubahan ukuran panjang kepada ukuran panjang asal sesuatu jasad. Okey, formula dia ni. Ini adalah simbol bagi keterikan tersebut. Simbol dia. Okey, X adalah dia punya pertambahan atau pengurangan panjang, manakala L adalah panjang asal rod sebelum kita buat kita tak kenakan daya tadi. Okey. Jadi yang ini sebenarnya mudah. Ini samalah macam ni. Okey. Pengiraan dia sangat mudah. Okey, pelajar memang suka kalau kira terus macam ni. Okey, jadi sebagai contoh, okey, saya bagi X 0.15, L 100 meter, maka kita akan dapat keterikannya. Cuma kita kena ingat keterikan ni tiada unit. Sebab X dalam milimeter, L dalam milimeter. Jadi milimeter atas dan bawah kita cancel habis. Jadi tiada unit. Jangan letak meter ke milimeter ke, tak ada. Okey, jadi ini sebagai contoh. Okey, Rajah 7 menunjukkan sebatang bar dikenakan daya mampatan F kilonewton. Pemendekan. Okey, bila kita mampat gunakan daya mampatan, dia akan menghasilkan pemendekan iaitu 0.02 selepas dikenakan daya tersebut. Tentukan keterikan yang terhasil sekiranya panjang asal bar ialah 1.5 meter. Okey. Jadi kita masukkan formula. Jadi kita dapat jawapan ni. Kita masukkan formula ni, masukkan nilai-nilai tersebut. Jadi terus dapat jawapan. Okey, mudah yang ni. Okey, sekarang ni tadi bila kita bercerita berkaitan dengan tegasan dan terikan, dia ada kaitan dengan hukum Hooke. Sebagai contoh, bila spring kita tarik, okey, dia memanjang. Betul. Tetapi bila kita lepaskan, dia akan kembali kepada bentuk asal. Tapi kalau kita tarik dengan daya yang lebih tinggi, sampai satu ketika, sampai satu keadaan, spring tadi dia takkan boleh kembali kepada panjang asal. Betul ke tidak, Akmal? Betul, cikgu. Okey. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya pada logam ataupun besi. Sama je keadaannya. Okey, ini dikenali sebagai hukum berkaitan dengan hukum Hooke. Okey, maknanya semua bahan tadi dia mempunyai sifat mekanikal keanjalan. Okey. Jadi kita akan lihat hubungan antara tegasan dan terikan ni akan dinyatakan melalui hukum Hooke. Jadi kita kena guna mesin ujian tegangan. Mesin ujian tegangan Macam mana nak uji dia? Okey, ini adalah mesin, contoh mesin. Dan spesimennya saya letak di bahagian sini. Okey, spesimen tu saya letak di bahagian situ. Okey, saya ikat dan saya kenakan daya. Okey, jadi kalau ditengok ini sebagai contoh spesimen lah. Okey, maknanya sampai satu masa ketika, sampai ketikanya akan berlaku kegagalan di situ. Maknanya sampai satu ketika akan putus. Okey. Jadi kalau kita lukis graf, inilah graf yang terhasil. Kalau kita graf dia terhasil. Jadi yang dikatakan tadi, hukum Hooke tadi, maksud dia bila kita tarik, kita lepaskan, dia kembali kepada bentuk panjang asal. Ianya hanya berlaku di sini sahaja. Yang garisan lurus sahaja. Kalau dah kita tarik melepasi titik A, dia maknanya akan berlaku perubahan. Okey, kalau start daripada kosong ke A, kalau kita lepaskan balik, okey, jadi dia akan kembali kepada asal. Sebenarnya kalau kita nak tunjuk dengan murid-murid, senang kita ambil spring sebab spring tu dia nampak. Okey. Jadi ini yang dimaksudkan pada graf tersebut. Daripada O ke A, dia disebut di sini julat tegasan mematuhi syarat hukum Hooke. Okey, lepas tu A ke B had keanjalan yang mutamad. Okey, yang B pula titik alah atas. Okey, C titik alah bawah. D tu titik tegasan yang paling maksimum. Sebab itu bila kita nak bina sesuatu struktur, kita kena tahu apakah tegasan paling maksimum. Dan akhirnya titik putus. Okey. Jadi, saya minta pelajar saya, Muhammad Farhan, bagikan cikgu jawapan.
Jawapan 1 OA. Jilat tegasan yang dapat mematuhi syarat hukum. Okey. Nombor 2 C. Titik akhir pertambahan terikan tanpa pertambahan tegasan. Okey, Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada pengiraan lah. Okey, tadi kita dah belajar tegasan, kita dah belajar terikan. Lepas tu kita dah lihat hukum hook. Jadi ada satu pemalar yang dikenali sebagai modulus keanjalan ataupun modulus yang. Simbolnya adalah E ni. Okey, apa kaitan yang tegasan dengan terikan? Okey, E untuk mendapatkan nilai E, tegasan dibahagikan dengan terikan. Jadi nampak tak perkaitan dengan yang sebelum ni? Tegasan, terikan dan akhirnya kita akan hasilkan dapat cari modulus keanjalan. Okey, ini adalah dalam matematik. Ini formula yang pertama yang kita belajar. Ini formula yang kedua kita belajar. Ini formula yang ketiga. Kita gabungkan dia, kita masukkan yang apa yang kita belajar, akan terhasillah yang ini. Okey. Akan terhasillah yang inilah. Sebab apa pelajar ni kena tahu. Dia tengok soalan, dia kena pandai. Ni nak guna formula yang mana satu. Okey. Ini contoh yang ringkas, yang mudah. Okey, bagaimana nak kira. Terus je. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kepada yang ini. Kaedah penyelesaian tegasan, terikan dan modulus keanjalan. Okey, jadi rod keluli berdiameter 50 mm, panjang 3 meter, mengalami pemanjangan sebanyak 1.35 mm, dikenakan daya tegangan bernilai 150 kN. Jadi, yang pertama dia suruh cari tegasan. Yang kedua, keterikan. Yang ketiga, modulus keanjalan. Kalau kita jumpa bentuk macam ni, soalan ini telah pergi kepada bahagian B. Okey, jadi ini jawapan dia lah. Kita kena buat satu-satu. Okey, penyelesaian bahagian A, lepas tu kita selesaikan bahagian B, kita selesaikan bahagian C. Tak apa, saya nak pergi pada soalan ni. Okey. Okey, boleh bagikan saya jawapan tak? Okey, bolehkan bagi saya jawapan? Amizan, bagikan cikgu jawapan. Nisbah perubahan panjang dengan panjang asal. Nisbah perubahan panjang dengan panjang asal ialah C, terikan. Okey. Nisbah tegasan kepada terikan dalam julat had perkadaran ialah A, modulus keanjalan. Dan yang terakhir, daya yang bertindak seunit luas permukaan ialah B. Okey, betul Okey, jadi sekarang kita lihat soalan bahagian B. Macam mana soalan bahagian B? Jadi kalau tengok pada markah soalan bahagian B ni, jumlah dia adalah 15 markah. Soalan bahagian B. Okey, jadi rajah 4 menunjukkan sebatang bar majmuk yang terdiri daripada keluli dan tembaga. Okey, keluli tembaga. Bar ini dikenakan daya 70 kN. Okey, diameter keluli 50 mm, diameter bar tembaga ialah 80 mm. Okey, kalau Akmal tengok di sini, modulus keanjalan keluli dengan modulus keanjalan tembaga adalah berbeza. Betul. Sebab bahan yang berasingan, modulus keanjalannya adalah tidak sama. Okey. Jadi, yang pertama, hitungkan tegasan tegangan dalam bar keluli. Yang kedua, terikan dalam bar keluli. Tegasan tegangan dalam bar tembaga. Terikan dalam bar tembaga. Jadi, kita tak boleh campur sebab dia bar majmuk, lain bahan. Okey. Jadi, kita kira satu-satu. Okey, saya tunjukkanlah. Okey, jadi kalau kita lihat tegasan formula dia ni, saya letak K kecil tu bermaksud keluli. Okey. Jadi lepas saya dapat tegasan keluli, saya cari dia punya keterikan pula. Jadi maknanya kena guna rumus-rumus yang kita telah pelajari tadi. Kan kita belajar rumus tadi, kita gunakan. Okey. Lepas tu kita pergi kepada tembaga pula. Letak kat sini T. T ni maksud tembaga. Cari jawapan, lepas tu kita cari nilai terikan. Okey, yang penting di sini, kalau jawapan yang tegasan ini salah, bermakna yang ini juga akan salah. Jadi pelajar kena berhati-hati. Sebab dia ada perkaitan. Sebab jawapan ni kita nak guna di sini. Jadi nanti kehilangan
markah lah. Itu dia. Jadi kalau semua kalau yang tu pun awal-awal pun dah salah, kita nak buat pengiraan yang seterusnya pun maknanya dia gunakan nilai yang salah, jadi dia akan kehilangan markah pada jawapan. Maksudnya jalan tu betul. Jalan pengiraan tu betul. Cuma nilai yang dimasukkan salah. Jadi maknanya ada kekurangan markah di situ. Itu yang kita tak nak, cikgu, kan? Ya, kita tak nak. Okey. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Cikgu Juraidah dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan medical dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tengok dah contoh soalan yang ke-8 dan sekarang ini kita nak pergi ke contoh soalan yang ke-9. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, muh kita. Okey, jadi kita lihat soalan yang ke-9 ni. Okey, ini juga merupakan satu bar majmuk keluli. Okey. Dia semua diperbuat daripada keluli. A, B asal C juga keluli. Tetapi masih juga dikenali sebagai bar majmuk. Okey, kenapa sebab dipanggil sebagai bar majmuk? Sebab kita lihat, okey, yang ini bentuknya dengan diameter yang berbeza. Yang ini yang B diameter lain dan yang C ni bentuk dia segi 4. Jadi dia berbeza bentuk. Sebab itu kita masih lagi panggil sebagai bar majmuk. Walaupun bahannya adalah keluli. Semua keluli, ya. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, dikenakan daya 10 kN. Okey, diameter bar A berdiameter 15 mm. Manakala untuk bar B pula berdiameter 30 mm dan saiz plate segi 4 adalah 40 kali 40. Hitungkan tegasan bagi bar A, bar B dan plate C. Terikan bagi bar A, bar B dan plate C. Okey, jadi kita kena buat satu-satu. Tak boleh campur. Sebab dia punya luas ni berbeza. Okey. Jadi paling mudah kita buat satu-satulah. Okey, mula-mula sekali. Okey, kita kira. Okey, apakah nilai untuk tegasan A? Okey, kita gunakan formula pi d kuasa 2/4. Okey. Jadi pi d kuasa 2/4 ni, okey, macam tadi saya dah bagi tahu bahawa untuk mengira luas bulatan sama ada nak pakai pi j kuasa 2 ataupun kita ambil pi d kuasa 2/4. Sama sebenarnya. Okey, sama, itu adalah formula bagi luas bulatan. Okey, jadi kita dapat ini dia punya untuk tegasan B. Okey, yang paling mudah sekali C. Okey, siapa murid-murid saya yang nak bagi jawapan untuk tegasan bagi plate C? Siapa? Segi 4 je, luas segi 4 je. Kita minta Irfan boleh, cikgu? Boleh. Irfan? Jawapannya 6.25 meganewton per m kuasa 2. Okey, kita tengok. Betul. Sebab yang ini kalau kita tengok, ini adalah luas bulatan. Begitu juga dengan ni, luas bulatan. Yang C tadi, bentuk dia segi 4. Sebab itu, panjang kali, kita kira panjang kali lebar. Jadi kita dapat 6.25 meganewton per meter kuasa 2. Jadi Akmal masih ingat kan? Mega berapa, Akmal? 10 kuasa 6. Okey, pandai. Okey, jadi mega 10 kuasa 6. Jadi kalau Akmal lihat di sini bahawa dalam pengajian kejuruteraan mekanikal ni, nilai-nilai yang kita guna ni merupakan nilai-nilai yang besar. Betul. Betul ya? Kita jumpa giga, kita jumpa mega. Jadi maknanya itu dah melambangkan betapa besarnya nilai-nilai tersebut. Okey, jadi itu dia. Okey, lepas tu kita kira keterikan, formula. Okey, E bersamaan dengan tegasan kali bagi dengan keterikan. Jadi ini matematik je lah, kita naikkan. Okey, kita naikkan. Jadi kita, okey, macam tadi saya sebut, kalau jawapan yang tegasan salah, bermakna di sini akan salah. Betul ke tidak? Betul. Sebab kita nak guna ni jawapan yang kita dapat tadi. Okey, jadi kita masukkan jawapan yang tadi, masukkan untuk selesai bahagian B ni. Jadi kita akan dapat jawapan ni. Jadi kalau kita tengok semua sama. Okey, siapa nak bagi saya jawapan terikan bagi
B. C pula. Plat C cikgu kan? Plat C. Terikan bagi plat C Plat siapa? C siapa? Syakirin. Berapa Syakirin? Jawapannya 2.98 darab 10 kuasa negatif 5. Okey. 2.98 kali 10 negatif 5 ya. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini betapa pentingnya bahawa jawapan yang atas tadi dia akan mempengaruhi jawapan yang berikutnya. Jadi kita tak nak buat kesilapan. Kita tahu formula betul. Okey, jadi bila kita buat silap dia akan menjejas kepada jawapan yang berikutnya dan terjejaslah markah kita dalam peperiksaan. Itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kesilapan pelajar adalah mereka tersilap menekan kalkulator. Dan lagi satu, jawapan tadi nilai dia panjang. Bila keluar dalam kalkulator tu panjang sebab dia mega giga kan. Jadi bila ditulis tu dia mungkin kurang satu. Jadi ini juga menyebabkan berlaku kesilapan kat situ. Jadi kita elakkan. Sebab itu bila kita berjumpa dengan soalan-soalan yang melibatkan pengiraan atau rumus, kita kena semak jawapan tu. Kira balik betul ke tidak. Okey. Faham? Okey. Ini soalan bahagian 10. Soalan ke-10 lah bahagian B. Ini juga adalah soalan bahagian B. Kalau kita tengok, ni lain sedikit bentuk dia. Darjah 10 menunjukkan beban 90 kg. Ini dia beban 90 kg dan 200 kg yang di sini dikenakan pada rasuk yang disokong pada kabel A. Rasuk itu berada dalam keadaan keseimbangan, diberi diameter kedua-dua kabel. Diameter kabel A dengan kabel B 10 meter. Pecutan graviti 9.81. Modulus keanjalan kabel 202 kali 10 kuasa 9. Panjang kabel B adalah 1 meter. Mungkin kita boleh tengok ini jawapannya terus ya cikgu ini jawapan jalan kerjanya lah. Dan juga jawapannya. Itu A, B, C dan D yang mana satu tu cikgu? Jadi yang D, yang ini. Ini dia. Baik. Saya pasti kalau anda semua faham dan gunakan formula yang betul, insya-Allah kita boleh dapatkan jawapan pun yang betul-betul cikgu. Ya, betul. Mungkin sebelum kita menamatkan kita punya kelas kita pada petang ini cikgu, mungkin cikgu boleh berikan seperti biasa rumusan dan juga tips-tips kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini. Bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini, terutamanya bagi topik modul 3 sebab modul 3 tu adalah modul yang melibatkan pengiraan. Baik. Jadi saya sarankan sebelum kita mulakan pengiraan, bila dapat soalan, kita baca soalan, kita keluarkan segala nilai yang diberi, tulis dahulu nilai dan kita tengok unit yang digunakan. Seragamkan unit tersebut. Kalau katakan satu unit milimeter, satu lagi unit meter, kita samakan unit tu dahulu. Lepas tu barulah kita masukkan dalam formula. Jadi kita nak elakkan kesilapan kalau kita tukar unit dalam formula tu. Jadi kita tukar unit, siap-siap. Takut nanti kita confuse kan cikgu kan? Betul. Itu salah satu cara dia. Keluarkan segala maklumat yang dibagi. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak kepada Cikgu Juraida di atas perkongsian tersebut dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Lambai sikit. Okey. Jadi kepada anda semua, selepas ini anda akan bersama dengan Nisa K bagi mata pelajaran landscape dan nursery. Nak tahu apa yang akan dikongsikan oleh cikgu nanti? Nantikan sekejap lagi pada pukul 5 petang. Sekali lagi cikgu, terima kasih banyak-banyak. Baik, saya Akmal Azri, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Yuliati binti Sajat, ibu kepada Erika binti Hawafi. Harapan saya ialah pada Erika mendapat keputusan SPM yang cemerlang dan memuaskan untuk melanjutkan pelajaran seterusnya hingga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Halimah binti Haji Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Saya mengucapkan selamat belajar kepada semua pelajar yang mengambil mata pelajaran kejuruteraan mekanikal. Saya doakan supaya anda semua berjaya dan lulus
dalam peperiksaan SPM tahun 2021 dengan cemerlang. Selamat belajar. Terima kasih.